Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roslan bin Luqman, nombor metrik 047823. Saya akan membentangkan hasil penulisan saya yang bertajuk Al-Quran Panduan Kehidupan Manusia. Al-Quran adalah kitab hidayah dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk kepada umat manusia, khususnya kepada orang Islam. Dengan kedatangan Al-Quran, maka kitab-kitab yang terdahulu yang bercanggah dengan Al-Quran tidak boleh digunakan lagi. Al-Quran mestilah dijadikan panduan dan sumber rujukan utama dalam apa jua kegiatan hidup seperti akidah, syariat dan akhlak, dalam menangani pelbagai permasalahan dan cabaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran merupakan satu-satu kitab yang dihafal oleh ribuan manusia. Ini kerana Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingati dan dihafal. Al-Quran bukan sahaja dijaga dari segi makna, kalimah dan lafaz, malah cara bacaannya dari segi sifat dan makhraj hurufnya seperti hukum-hukum turut dititik beratkan. Al-Quran ditulis berdasarkan resam Utsmani, iaitu kaedah penulisan Al-Quran yang digunakan semasa penulisan semula Al-Quran pada zaman Saidina Utsman. Sehingga kini, sistem penulisan ini menjadi sistem penulisan yang tunggal bagi Al-Quran, termasuk di dalam buku-buku ilmiah dan lain-lain. Al-Quran dapat meluruskan dan memperbetulkan kepercayaan dan pemikiran manusia tentang ketuhanan, kenabian dan pembalasan terhadap amal perbuatan. Seterusnya, Al-Quran dapat membetulkan pandangan hidup manusia tentang kemuliaan insan, menjaga hak-hak terutama golongan yang lemah dan tidak berdaya. Al-Quran juga dapat menghubungkan manusia dengan Allah agar manusia hanya menyembahnya semata-mata dan bertakwa kepadanya di dalam pelaksanaan seluruh urusan kehidupan. Di samping itu, Al-Quran juga dapat membersihkan jiwa manusia, kerana apabila jiwa anggota sebuah masyarakat bersih, maka baiklah masyarakat seluruhnya. Namun, jika jiwa itu rosak, maka rosaklah masyarakat seluruhnya. Al-Quran juga mengajak manusia untuk membentuk dunia manusia yang saling mengenali dan tidak mementingkan diri sendiri, sentiasa bermaafan dan tidak saling membenci secara fanatik, serta saling bekerjasama dan bantu-membantu dan perkara kebaikan dan ketakwaan, bukan pada perkara kejahatan dan pemusuhan. Al-Quran merupakan penggerak dan pencetus pendorong terawal umat Islam agar memperkembangkan ilmu budaya Islam dalam pelbagai bidang. Ia juga berperanan dalam memotivasikan umat Islam agar berusaha meneroka dan membuka pelbagai lapangan keilmuan yang merangkumi ilmu berteraskan akal, sains tabiat dan sains sosial. Al-Quran juga merupakan sumber intelektual dan spiritual Islam. Ia merupakan asas bukan hanya kepada agama dan pengetahuan spiritual, tetapi kepada semua ilmu pengetahuan. Ia merupakan sumber utama inspirasi pandangan Muslim terhadap kesepaduan sains dan pengetahuan intelektual. Al-Quran terus mengajak manusia menggunakan akal fikiran dan mata hati. Al-Quran juga menggesa manusia berfikir, berenung dan mengambil iktibar daripada semua kejadian alam. Renungan yang mendalam akan membawa insan ke arah kesimpulan bahawa alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berfikir itu dikenali sebagai ulul albab di dalam Al-Quran merupakan manusia yang berjaya mengambil pengajaran daripada Al-Quran serta dapat mengambil pengajaran dari alam semesta dan segala penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal dan hati yang bijaksana. Konsep integrasi ilmu dalam kajian ini membicarakan tentang ilmu sains dan Al-Quran. Apabila memperkatakan tentang agama dan sains, dapat disentuh bahawa pengetahuan sains boleh memperkukuhkan ilmu fardul ain seseorang itu, iaitu pengenalan terhadap Tuhan, yang mana boleh mempertingkatkan iman seseorang. Akan tetapi, beriman juga bererti beramal melalui ilmu fardul kifayah seperti kejuruteraan, perubatan kimia, fizik, geologi dan sebagainya berlandaskan ilmu sains.
Oleh yang demikian, sains penting dalam konteks kedua-dua tuntutan fardu ain dan fardu kifayah sejak zaman kegemilangan Islam lebih 1000 tahun lalu maupun kini. Sains dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun, Al-Quran bukan hanya sebuah buku sains, ia adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat membezakan antara hak dengan batil. Manakala sains ialah penemuan berdasarkan cara dan kajian yang dilakukan oleh manusia. Sains dan Al-Quran adalah sebahagian daripada epistemologi yang secara khusus mengkaji teori ilmu dan hakikat kebenaran ilmu secara ilmiah berdasarkan petunjuk Al-Quran itu sendiri. Di samping itu, sains dan Al-Quran juga memperkuatkan dan menjelaskan semua fakta hujahnya dengan merujuk kepada hadis Nabi, para sarjana, saintis Islam dan bukan Islam. Penyepaduan antara ilmu sains dengan ajaran Islam amat penting untuk memastikan masa depan sains Islam ditiberatkan mengikut acuan yang sebenar. Pemikiran saintifik ini dijadikan sebagai asas untuk meneroka khazanah yang terkandung di dalam alam ciptaan Allah Subhanahu Taala. Ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan dalam masa yang sama nilai-nilai agama itu dapat dihayati sepenuhnya untuk menjadikan manusia itu sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu konsep agama sebagai adin, konsep manusia sebagai insan, konsep ilmu yang termasuk dalam konsep makrifah, konsep kebijaksanaan atau hikmah dalam proses amal, konsep keadilan, konsep alam dalam usaha untuk menabur bakti dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai khalifah, dan konsep adab dan akhlak perlu difahami dihayati oleh umat manusia. Okey, sekian, terima kasih.